And maybe kalau ikut kira-kira, you all tak ada untung pun sebenarnya, lebih kepada semangat. Memang tak mengharapkan. Kenapa you sanggup berpenat untuk mereka ni? Memang tak mengharapkan untung. Kami just nak more Indians masuk field ni. Kami nak diorang berjaya macam kami juga satu hari nanti. Assalamualaikum, selamat petang, apa khabar follower page Harimau Malaya. Kita jumpa lagi kali ini. Macam biasa kami di Harimau Malaya, kita beri ruang, kita raikan mereka-mereka yang dalam industri bola sepak ni, tak kira lah coach ke, technical ke, player ke, kita jemput. Dan hari ini istimewa juga sebab kita akan bersama dengan barisan coaches muda, wanita dan berbangsa India. Wah, sebelum ni jarang kita dapat tengok kan. So hari ni kita akan cuba mengenali mereka dengan lebih dekat. Cuba lambai hai dulu semua. Hai. Yeah, nampak dah ada semangat dah kat situ. So kita akan cuba dengar apa yang mereka cuba kejar dalam bola sepak dan apa yang mereka ingin capai. Alright, so boleh tak you all one by one kenalkan diri, umur, asal mana and pengalaman bola sikit. Okay, you dulu. Okay, nama saya Coach Durga, umur 28, asal daripada Kapar. Kapar Kelang? Kapar. Wih, dekat. Okay. Asal daripada Kapar Kelang. So, minat dalam bola memang dari umur 5 tahun, dari kecil. Main dengan Jadi Zidane apa semua. So, dari situlah bermula perjalanan saya. So, jadi coach ni dah berapa lama? Jadi coach ni You dekat sikit. baru nak dekat setahun lebih lah. I see. Okay, awak pula. Okay, hai, nama saya Tio Ashni. Saya berasal daripada Klang. Kelang juga? Okay, Okay. sekarang saya sedang buat Bachelor of Education dekat UNITA. Oh, boleh. Umur berapa ni? 22. Oh, then jadi coach dah berapa lama? Dalam 4 bulan. Baru start lah. Baru start. I see. Okay, awak. Hai, nama saya Sarania. Okay. Boleh panggil Sarah. Okay. Umur 22. Asal dari Kapal Kelang. Oh, So, macam sama study terus sudah 4 bulan. 4 bulan macam tu lah. Alright, you? Hai, nama saya Sarina. Boleh panggil Whitney. Saya 19 tahun je. Saya belajar, still belajar. Tapi 4 bulan je saya pun coach. Belajar kat mana? Belajar dekat KL. Alright. So, nampak. Oi, muda-muda, cantik-cantik. Cakap kena kuat sikit tau. Bagus nampak semangat sikit. Dia on nervous. Alright. So, kalau kita mulakan cerita lah. Apa yang buatkan mula-mula tu terdetik nak jadi coach? Nak jadi coach tu, apa yang buat you first rasa itu sesuai dengan you? First memang minat main jadi player je. So, Pernah main kat mana je? Contoh? saya pernah main dekat Uniton. Belajar dulu. So, dari situ memang jadi player. So, bila tengok semakin lama semakin kurang pelibatan budak perempuan dalam ni kan. So, why not kita jadi coach sebab ada experience sikit. So, kita jadi coach and why not kita bawa players perempuan untuk masuk dalam bidang ni. So, that's where memang minat lah. So, Kita coach. actually yang mula-mula saya yang datang approach you atau you yang datang kat saya? Saya yang datang. So apa reaksi you mula-mula bila saya datang tu? Saya join dia sebagai player first. Okay. Sebagai player biasa. Lepas tu why not kita orang discuss, why not kita masuk jadi coach, why not kita try. So that's why all this started. Awak pula macam mana? Apa yang buat nak jadi coach dengan usia muda 22 tahun nak jadi coach? Okay, saya punya plan, actually saya seorang pelajar dekat sekolah menengah Raja Mahdi. Okay. Dan sekolah mix. Kawan-kawan saya selalu dia orang akan main lah. Kawan lelaki semua dia akan main. Saya pun minat juga nak pergi main dengan dia orang. Kadang dia orang adalah kalau dia orang kumpulan kecil saya pergi main dengan dia orang. Tapi saya tak pernah jumpa satu kumpulan wanita yang main bola sepak. So lepas last year dalam bulan 8 saya join Sayut Academy nak main bola. So saya pun macam coach juga. Why not kita jadi coach untuk ajar budak daripada kecil. Kalau saya dah 22 baru saya join bola sepak. Tapi why not kita ajar, kita jadi coach, ajar student yang lagi baru 6-5 tahun
untuk main bola sepak. So you ajar budak-budak 6-5 tahun macam tu? Grassroots. Alright, awak pula you? You? Apa yang buat you start jadi coach? First, I masuk tim Y Academy juga. So, I lihat main bola sepak macam video. So, lepas saya masuk, lepas tu Academy player tu kurang. Sebab ada coach yang ni. Ada yang pengalaman. So, kita yang lepas tu kita masuk grassroots. Kita punya plan itu kita nasihat banyak player untuk tim terbaik. So, baru kita pergi coaching sekarang 4 bulan dah. So, macam You enjoy buat tu? yeah. Okay, you 19 tahun tapi nak jadi coach. Macam mana? Apa yang buat awak berani untuk ambil jawatan coach tu? Sebab saya seorang atlet. So, saya pertama-tama tak boleh nak buat atlet dalam sekolah. So, coach saya kan kita orang approach to be a coach. So, then why we not go? So, that's why kita orang melibatkan dalam coach. Sebab saya sebagai sang coach tu saya tak puas hati dapat sebab saya belajar sebagai law. Separuh je saya yang ni pattern lah sebab Oh, you masih belajar law. Oh, berat juga law tu. So, nak seimbangkan belajar dengan bola macam mana? Separuh belajar, separuh You okay tak? Boleh bawa dah so far? Boleh. Alright, siapa yang nak share, just jawab je I tak payah tanya seorang-seorang. Siapa nak cakap, just cakap, okay apa yang coach Sai bagi tahu you yang buat you yakin nak jadi coach juga? Coach saya bagi tahu sebagai seorang wanita kita kena tingkatkan lagi di penglibatan budak-budak perempuan dalam sukan. So sebagai seorang yang dah remaja yang muda lagi lah, kita usaha untuk usaha untuk melibatkan kanak-kanak tu jadi dalam sukan. Tapi jadi aktif lagi. Kalau macam you muda lagi 22, bila nak mengajar tu you rasa macam mana? Pengalaman you cukup tak untuk bawa budak-budak ni belajar? Belum lagi. Saya pun sedang belajar sambil mengajar dia orang. Saya belajar untuk diri saya sendiri dan juga mengajar dia orang juga. Okey. Share pula apa cabaran nak mengajar budak-budak 5-6 tahun ni? Apa yang paling susah nak buat? Siapa? Cakap, sila. Dia orang kurang fokus. Main-main lah. Main-main je. Cepat lari-lari nangis. Nak suruh dia orang berdiri tu memang susah. Dia orang kena ada fun activities. Kalau kita strict sangat dengan dia orang pun dia orang tak boleh. Dia orang kena kita friendly dengan dia orang. Lepas tu dia orang ikut arahan kita juga. Kita kena jadi budak-budak dengan baru boleh. Kalau tak boleh. Actually berapa ramai budak-budak yang nak belajar main bola ni yang you all jaga? 12 Berapa? player. 12 player. So macam seorang jaga 3 orang macam tu? Untuk pecah kumpulan. Pecah kumpulan. So macam you, apa yang first kali you buat bila budak datang nak main bola tu? Apa yang you ajar betul-betul first step dia apa? First step itu Muhammad biasa. Lepas tu ada dia first touch. Lepas tu running with the ball. Lepas tu one sesuatu. Teknik lah first, teknik. Basic teknik. Basic teknik. Biasa untuk budak-budak yang baru first time datang nak belajar, berapa lama dia orang ambil masa? Maksudnya berapa minggu atau berapa bulan dia orang nak pandai sepak bola yang betul? Bergantung pada physical and training dia orang lah. So let's say kalau kita bagi training yang cukup, bagi each and everything, kita fokus pada dia, within 1 month, 2 months tu dia orang dah boleh main dah. Actually dia orang ni datang memang dia orang yang nak main atau parents yang hantar atau you all yang cari dia? For now, contohlah kalau nak bezakan daripada dulu sekarang parents yang hantar budak. Sekarang mostly parents yang hantar daripada budak yang minat. And parents nak anak-anak dia serius main bola atau just untuk exercise je? Memang serious sebab dia orang at the end of the section dia orang minta
pendapat anak dia. Oh. Dia macam mana? Dia tanya, ramai parent tanya. Sekarang parents yang terus anak dia main bola. So bila nampak parent tu bersungguh, sebenarnya benda tu jadi tekanan ataupun you all pun seronok bila parent support? Memang seronok. Tak jadi tekanan. Biasa apa yang parents tanya bila lepas sesi? Lepas session dia tanya anak saya macam mana dia main okey tak? Passing dia macam mana, so far training dia macam mana. They keep on every week tu dia memang akan tanya. And ada tak yang budak-budak ni sebenarnya kena paksa ke, tak nak main tapi kena paksa? Dia nangis, dia tak nak main, tapi lama bila kita bercakap dengan dia main friendly something, dia dah okey dah. So far dia enjoy lah. So far dia enjoy. You pernah berhadapan dengan budak nangis? Macam mana you nak handle budak-budak menangis atas padang? Saya friendly dekat dia orang. Macam game, yang fun game tu. So dia orang aktif lah. Suka lah main. So lepas tu kita buat drill masih. So dalam umur-umur 5-6 tahun ni, dia orang mesti banyak buat mistake kan? Macam mana you nak ajar? Awak kurang bercakap, awak cakap tak? Macam mana awak nak pastikan walaupun dia buat salah tapi nak marah, mungkin cara you tegur macam mana? Cara tegur tu macam friendly lah. So ikut dia main macam ni. So ajar mistake dia, ajar ikut dia sekali main lah. So dia orang pun ikut supaya Kabli mana nak show kita ikut dia. So kalau dia mistake ajar macam ni, okay boleh macam ni sama lah. You apa pernah parent cakap dengan you, communicate? Mungkin ada benda yang mungkin parents rasa tak puas hati ke pernah? Parents tak pernah. Tapi dia orang ada tanya tak, hari ni anak saya dia main macam mana, okey tak? Dan lepas tu ada parents yang bagi tahu juga, section you hari ni seronok lah. Anak saya memang enjoy section you. So kita pun ada semangat nak buat lah game. Lepas tu section yang lagi interesting untuk players kita. So actually juga sebelum start session, you dengan coach saya semua akan bincang nak buat apa hari ni macam tu? Pasal dia, boleh cerita, you dia decide macam mana? Boleh cerita? Untuk section kita akan bincang what days we gonna do. So training macam mana budak, mereka akan bagikan budak umur setengah umur untuk kita orang. So kita orang akan bincang dulu macam mana nak training, macam mana nak kawal keadaan everything. So the next training kita proceed macam biasa. Berapa hari dalam seminggu training? For now 2-3 hari memang maksimum untuk budak sekolah, dengan ada satu football team Southampton. So kita nak akan proceed dengan training dia orang. And so far macam mana kalau budak-budak 5-6 tahun you nak menilai kemampuan dia orang? Kalau macam dewasa mungkin kita boleh buat friendly match, dia orang menang. So kalau umur-umur macam mana you nak menilai dia orang? Dia orang main friendly sesama dia orang umur. Now masa contohlah 5 versus 5 dia orang main juga. Lagi hebat daripada orang dewasa sekarang. Lagi hebat daripada orang dewasa? Hebat. So far macam you all, I ambil timeline 4 bulan ni lah ya, sebab you all kebanyakan 4 bulan. Sebelum 4 bulan tu dengan sampai sekarang, perubahan yang paling ketara dia orang apa? Apa pencapaian dia orang? Kemajuan dia orang? Daripada tak tahu one single thing, now dia orang tahu basic, dia orang tahu how inside foot, semua benda basic football tu dia orang dah kenal lebih dalam lah. So now they know how to kick the ball, control the ball, everything. So, macam you sendiri, macam mana? Okay, ini I tanya one by one. Macam mana you nak pastikan you equip, maksudnya you cukup untuk ajar, you pandai untuk ajar orang. Maksudnya you selalu follow, you tengok video ke, you sendiri pun ada training dengan tim lain ke, you nak dapat input? Macam mana you dapat input? Info tu kita boleh cakap dengan pengalaman lah. Pengalaman kita maybe dari tim lain ataupun throughout YouTube or anything. Kalau benda tak faham boleh jadi refer YouTube. Daripada masuk coaching ni dia orang ajar dia punya teknik apa semua kan, so kita akan refer balik dekat situ. So we will give up for them lah. Ya, sebab setiap latihan ni dia kadang-kadang ada latihan baru, ada method baru. Yes. You akan follow up kat situ lah. Yes, memang akan follow up. And you all, yang macam you all banyak lebih kepada apa arahan coach saya, ataupun you pun decide sendiri juga? Kita dua-dua dia. Masa kita training tu, okay, kalau saya masa kita training kita orang pun players juga. So every Tuesday tu memang kita ada game, every Saturday kita ada training juga. So masa tu kita akan buat banyak drill. So masa saya coaching tu, saya akan apply drill tu dekat player saya. Lepas tu saya ada tengok reels dekat Instagram, ada yang cara-cara diorang buat dengan game.
So bukan saja dengan bola, untuk saya akan buat game drill yang fun juga. So players tu dia akan gembira dah buat lagi macam tu. Soal main sampai tahap mana sekarang? Main bola. You masih bermain juga kan? Masih bermain juga. Okay, sekarang sampai Kami dekat akan pergi tournament, kami akan main friendly. Maksud you dengan tim saya ni? Yes. You sebagai satu tim? Yes, saya akademi. Means futsal ataupun bola padang? Dua. Oh, you cukup tim. Maksudnya ada berapa player sekarang? Kalau player ada berapa? Kalau futsal, kita ada 15. Kalau football, kita ada 20. Umur lebih kurang macam ni? Kalau you all main, coachnya saya lah? Dia bermain sekali juga. Oh, dia main sekali? Masih main you? Wah. Tadi izin tak boleh main. Okey, kita tanya pasal kami Harimau Malaya antara media yang selalu ikut bola sepak wanita kan. And mungkin you pun nampak sekarang spotlight untuk bola sepak wanita ni orang dah mula tengok, orang dah mula kenal player-player. Even kalau peringkat nasional pun ada Tibashini, Turga kan yang main Indian kan. Tapi mungkin masih kurang. Apa yang you rasa perlu faktor untuk promote kan, lebih ramaikan lagi player-player Indian untuk main bola sepak wanita? Apa saya akan cakap parents dia. Saya mainly parents dia yang kena bawa keluar anak dia. Tanya minat anak dia, kalau contoh dia nak main bola, let her main. Bagi dia main bola tu. Jangan nak bagi dia pendam dalam hati dia. Bagi dia freely main. So maybe that's where we can grow up more Indians to the football academy. Kalau macam Malay, dulu pun memang kebanyakan parents tak bagi main. Memang tak bagi. Macam Indian ramai. Sekarang Indian pun sekarang dah terbuka. Indian pun sekarang terbuka, makin lama makin ramai. So far nanti haraplah maybe akan ada lagi yang ramai masuk peringkat tertinggi. Macam you biasa apa, macam mana you nak promotekan player untuk main bola? Sama macam coach juga bagi tahu, sebagai parents dia kena, kalau Indian family memang dia ada restriction sikit. Girls tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni. So sebagai generation yang sekarang, parents kena open minded, bagi anak perempuan dia main bola, main apa yang anak dia orang suka. Dia tak restrict macam kalau zaman dulu adalah di restrict. Kalau sekarang sebagai seorang remaja, saya ingin bagi tahu parents yang anak dia buat apa yang dia suka. So anak dia tu boleh berjaya dalam bidang yang dia suka tu. Macam you first dulu, your parent bagi tak main bola? Macam mana you yakinkan dia? Dua adik perempuan saya yang join dulu. Oh. Lepas tu dia orang twins. Dia orang yang join dulu. Lepas tu masa tu saya buat intern. So saya ada sekolah dekat situ. So saya tak dapat join. So habis intern tu saya join sini. Adik dua saya tu dia orang yang masuk pertama. Lepas tu dia orang dah pergi, sebab tukar sekolah, dia orang dah pergi Johor dah. So sekarang saya je dekat sini. And your parents support? Mak saya memang support. You macam mana? Your parents bagi ke main bola mula-mula? Mula-mula dia kata ikut juga. Sewai pun tak kisah. Mak ayah kita kisah. Oh, dia support je? Dia apa juga. You? Sama saya dia punya adik lah. Oh, you adik-beradik. Dah tengah baru tanya adik-beradik. Tapi macam you cakap tadi, yelah macam parents kena buka. Tapi at least untuk budak-budak tu, at least dia mungkin kena yakinkan mak bapak jugalah. Dia tak tinggalkan pelajaran lah. So far, you tengok budak-budak yang umur belasan dekat sekolah, dia orang lebih minat ke apa? Kalau bukan main bola, dia apa minat dia orang? Ataupun memang parents more suruh study sebenarnya? Ada yang suruh dia orang belajar juga, tapi minat dia orang pun ada juga minat dia orang dalam bola. So mereka bahagikan studies one side, bola one side. So dia orang stabilkan lah. So okay lah, not bad lah dia orang. Kalau lah ada seorang budak datang jumpa you, coach juga saya nak main bola lah, saya nak mula main bola, apa you nasihat dia? Satu juga. Dia tengah belajar ke apa? Tengah sekolah sekarang, contoh form 3, cakap saya nak main bola, apa yang you nasihat dia? Saya akan ajak dia main bola juga. Cuma saya akan nasihat dia belajar dulu, fokus dalam pelajaran dulu. Maybe futsal ni sukan, sports for you to bring out your
kelebihan awak tu. So saya akan minta dia fokus belajar dengan main bola tu dibagikan sama rata. You punya team campuran Indian Malay ataupun Indian saja? Kita ada Indian saja. Indian saja. So bila beraksi sesama tu, komunikasi atas padang tu lebih mudah, so diorang enjoy main macam mana? Memang lebih mudah. Lagi more to fun lah. Kita orang akan ambil dia macam kita orang akan main suka-suka sama sendiri, more to fun. Ada tak budak-budak ni yang macam cakap saya punya idola is somebody? Ada kebanyakannya you tanya pernah tanya siapa antaranya? Tadi macam ada yang cakap CR7 Messi. Oh. You punya player pernah tanya siapa lagi? Pernah dia orang buat dia punya aksi juga. Siu. Tu biasa lah kalau nampak dia orang skor. So dia orang kenal tak player-player Malaysia? Ada yang kena, ada yang Faizal lah, yang dia suka. And last time kita jumpa kat stadium kan? So budak-budak yang main ni dia tengok tak bola juga? Dia memang enjoy lah maksudnya. Wow, alright. Apa harapan you untuk career kejurulatihan you and career you bermain ni? You nak sampai tahap mana? So far kalau saya nak sampai ke tahap A, memang that's what I aim. Sampai dari grassroots saya nak sampai ke lesson A. So harapan saya nak belajar lebih banyak lagi tentang bola. Saya nak ketahui lebih banyak lagi. And so I harap I'll go for it. And you maksudnya you betul-betul dari side nak serius. Memang dah serius. Sebab memang dah minat dalam bola dari dulu. So I just go for it. Actually you ada kerja full time apa? Saya ada kerja part time dekat Texas. And itu sebab you kerja part time sebab you tak nak ganggu waktu bola you. Yeah. Priority tu tak bola. Yes, memang tak nak. Apa yang you buat bersungguh-sungguh nak bola? Memang dari kecil minat bola. And then saya continue bila family halang pun saya kata no, this is what I want. So I just go for it. Dia halang juga, saya tetap nak pergi juga. That's why I'm doing no. Sampai sekarang masih tak terima? Sekarang dia dah set dah. Dia dah mula sokong dah. Okay, share you punya harapan dalam bola apa? Okay, harapan saya sebab saya sekarang Bachelor of Education student, so future saya nanti dah cikgu kan. So maybe saya akan ambil lagi license yang lagi tinggi-tinggi. So maybe nanti dekat sekolah masa jadi cikgu, maybe saya boleh ajar anak murid saya untuk main bola. Wow. Saya punya harapan lagi nak pengalaman dengan coach. So Belajar lagi lah. Belajar lagi. So next level grassroots coach semua dan Dawi. Terus pun optik players untuk jadi satu player yang terbaik untuk Malaysia dan negara juga. Saya pun sama juga. Sebab saya tengah belajar. So yang ni saya punya part time juga. Tapi saya tinggalkan yang ni. So saya continue tu, saya tengah belajar sambil yang tengah belajar pun saya sambung juga. Tapi you punya bidang tu besar. Ya, betul. In case once you settle your study, of course you akan further dengan law kan. Tapi maybe you boleh jadikan sebagai hobi lah kan. Kalau sekarang you tanya you, yang mana lebih penting? Dulu pun penting. Wah. You ada kenal any Malaysian player Indian yang selalu communicate ke pernah? Tak lagi. Kunalan. Right. Mana tahu nanti dia boleh datang tempat you training, dia bagi support kan. So I nak tanya you satu soalan Kalaulah you ada power dekat Malaysia ni, apa yang you nak buat untuk bantu bola sepak di kalangan Indian ni? Maybe you nak bagi lebih fund dana untuk mereka. memang that's what we needed mostly. Fund dana tu memang penting. Sebab we creating an academy, kita tahulah yang mana paling lebih penting kan. So maybe if I have that power, memang saya akan first thing is dana. Memang memerlukan sangat-sangat. Situasi adakah punca kewangan juga, punca mungkin ramai budak-budak Indian tak main bola? Ada ramai. Maksudnya tak ada kasut, tak ada baju. Tak ada kasut, tak ada baju sebab ada yang minat tapi dia from keluarga yang kurang ada pendapatan tu. So memang ramai Indians, memang ada ramai macam ni. So far macam mana you all sendiri bergerak akademi ni? You dapat dana daripada mana ataupun you tak kenakan charge apa-apa?
iuran kepada budak dia. Kita orang akan charge seorang RM40 Sebulan. sebulan. And diorang so far diorang willing to bayar lah sebab diorang semangat. Kita orang duduk bincang dan kata okey, so we proceed into the sebab ada setengah tempat dah 150 lebih kan. Tapi you all masih RM40. Itu very minimum kalau ikut kan. And maybe kalau ikut kira-kira you all tak ada untung pun sebenarnya, lebih kepada semangat. Memang tak mengharapkan. Kenapa you sanggup berpenat untuk mereka ni? Memang tak mengharapkan untung. Kami just nak more Indians masuk field ni. Kami nak diorang berjaya macam kami juga satu hari nanti. Wow, semangat kuat. Ada tak parents pernah say terima kasih dekat you all atas apa yang you all buat semua? So far kami yang kena berterima kasih pada diorang. So although they halang, they still support us. So kalau tak ada sokongan mereka, you all pun tak ada tempat untuk belajar kan? Mainly kalau tak ada sokongan saya memang tak ada lah. Okey, bagi kata-kata akhir kepada penonton kita mungkin macam mana kalau yang first time tengok nak join ataupun yang selama ni nak main bola tapi tak tahu dekat mana, apa yang you boleh encourage dia? Boleh cakap? Okey. Siapa yang berminat bola boleh menghubungi kami dalam Instagram Sai Youth Academy. Selain daripada itu boleh juga contact coach kita orang dekat, ada nombor tu dekat Instagram kita orang. So anything boleh je message. You always welcome. Apa yang diorang perlu bersedia untuk jadi pemain bola? You cakap apa? Syarat dia? Syarat dia kena minat, kena friendly, mostly minat lah. Komitmen tu penting. Komitmen, lepas tu things untuk main bola sepak. Keperluan tu lah. Keperluan, ya. Okay guys, terima kasih kerana bersama kami di Harimau Malaya. Wow, saya excited bila jumpa anak-anak muda macam ni. Semangat nak bantu. And semoga apa yang you all semua rancang, you all plan dengan saya juga berjalan lancar. And saya Academy jadi besar. And one day I boleh nampak you all dekat level yang sangat tinggi. Okay, terima kasih. Thank you. And terima kasih juga kepada semua yang menonton segmen ni. And support bola sepak kita di mana level berada, tak kira Melayu, India, Cina, Kadazan, Sabah, Sarawak, kita semua orang Malaysia. And kita perlu support each other untuk pastikan bola sepak kita semakin berkembang. Okay, support YouTube channel kami, subscribe, dapatkan merchandise terbaru kami. Ada banyak jersey-jersey yang cantik. So kita jumpa lagi untuk next content. Assalamualaikum, bye-bye. Bye-bye.